Allahu Akbar Allah. Sertai ibadah kurban bersama Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Berikan kegembiraan kepada golongan kurang berkemampuan termasuk di Palestin, Syria, Yaman dan Somalia. Kita tahu selain daripada Gaza atau tempat-tempat lain, mereka hanya dapat menikmati daging-daging mungkin sekali setahun sahaja. Untuk penyertaan, layari www.mykurbani.my. Korban Rentas Benua. Alhamdulillah, sesungguhnya ibadah korban ini mampu untuk membina jiwa kemanusiaan. InsyaAllah para penonton, 3 minggu sahaja lagi kita akan melaksanakan ibadah korban bagi menzahirkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, bagaimana agaknya ibadah korban yang kita tuntut, yang kita laksanakan itu mampu menjana nilai-nilai diri kita sebagai seorang Muslim, dan selari dengan topik yang saya cakap tadi, topik kita adalah ibadah korban bina jiwa kemanusiaan. Dan bersama dengan saya, di talian Skype adalah Ustaz Ruslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azidah? Alhamdulillah, khabar baik. Ceria nampak dengan baju purple-nya Ustaz. Ya, sebab nak raya tak lama lagi tu. Betul, kita nak feel kan, insyaAllah. Okey, baik Ustaz, sebagai pembuka bicara, agaknya bagaimana Ustaz kita nak merasai erti pengorbanan menurut Islam ini yang boleh membawa kita membina diri kita ni, membina keimanan takwa dalam diri ini, insyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azidah dan seluruh para penonton yang sedang menonton di pagi yang penuh barakah ini. Pertama sekali, pengorbanan adalah sifat manusia dalam sebuah kehidupan. Kita kena korban masa untuk bekerja, korban tenaga, cari harta. Bahkan itulah nilai manusia. Dalam Quran Allah sebut secara tuntas daripada surah Al-Ankabut 69. Allah kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha, yang berkorban di jalan kami akan beri keberkatan. Ini satu proses. Maka dalam konteks kita sekarang, kita bercakap tentang pengorbanan harta kita. Kita beli seekor kambing, satu bagian lembu. Untuk apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Dengan maksud yang mudahnya, kalau kita boleh berkorban kerana Allah, Allah akan radai kita. Kita nak cari pintu berkat, rahmat, pintu hidayah melalui pengorbanan. Satu, kita kedekut dengan Tuhan. Kita kedekut Allah, Allah kedekut kita. Allah akan kedekut kita. Kedekut kita maksud apa? Kalau kita dengan Allah pemurah, Allah akan berkati kita rezeki, rahmat. Jadi, pengorbanan satu sumber penting untuk kita beroleh taqwa, kerana kita hidup pun sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Korban masa, tenaga, waktu kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam musim sekarang ni, kita nak korban harta kerana apa? Beli seekor kambing ataupun sebagai lembu kerana siapa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Berkat rezeki, hidup berkat, semuanya berkat insya-Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, teringat pula dengan peristiwa pengorbanan insan agung Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Tapi Ustaz, bagaimana agaknya peristiwa ini mampu menjadikan kita sebagai satu lambang pengorbanan yang boleh kita contohi Ustaz? Kita kena ingat ya tuan-tuan, Puan Azidah dan saudara penonton semua. Dalam Islam, pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar radhiyallahu anhu bukan satu kisah yang kecil mana kepada kita. Mereka lambang kepada kita. Suatu Nabi Ibrahim, seorang ayah dan suami yang sang korbankan Allah Azza wa Jalla. Hajar, seorang isteri, seorang ibu sang korbankan Allah. Ismail sang dikorbankan. Mereka korbankan apa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Nyawa. Bukan korban harta. Mereka korban nyawa kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi bermakna, dalam kita nak mengambil iktibar pengajaran itu, ingatlah bahawa Allah tidak akan sia-siakan nilai pengorbanan kita. Kita boleh korbankan harta, harta diberkati. Kita korban masa, masa diberkati. Sebab itulah maka pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Hajar, sejarah yang tak akan padam sama sekali. Tiap tahun kita ambil pengertian itu dan kita lakukanlah. Bila sampai musim Zulhijjah nanti, insya-Allah korbankanlah, tak banyak pun sikit,
tapi kerana Allah Azza wa Jalla. Kita nak keberkatan hidup. Ya. Berkat itu yang utama Betul. sekali. Jadi mereka ni tuan-tuan, sejarah yang tak mati. Hero kepada kita sebenarnya. Betul. Hero kepada kita semua. Wallahu Betul. alam. Ya Ustaz, tapi Ustaz ada juga yang katakan Allah tak mampu Ustaz, tak berkemampuan lagi nak buat ibadah korban ni. Tetapi Ustaz mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita hari ni, kenapa agaknya kita sekurang-kurangnya kena laksanakan ibadah korban ni sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dia begini Azidah dan penonton semua. Allah tak minta korban kita sampai setiap bulan. Kita tak diminta korban setiap bulan sebenarnya. Betul? Bukan tiap-tiap bulan sampai 6 kali setahun pun. Hanya sekali dalam setahun. Ya. Sekali setahun. Bila sekali setahun tuan-tuan, bayangkanlah kalau kita yakin harta kita milik Allah. Kita dapat RM 100, 200, 1000 sekalipun, siapa punya? Betul? Bukan kita punya, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ada nilai pengorbanan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak timbul soal tak boleh, tak sempat, tak mampu, tak ada. Kita cubalah berancang kerana ini satu kerja yang besar. Kita duit 200-300. Sebulan kita bergaji contoh. Kita kumpul. Setahun kita dapat 700. Satu contohnya, satu bahagian. Allahu Akbar. Jangan bimbang. Allah akan ganti apa kita telah keluarkan dengan kehidupan yang lebih tenang, bahagia. Apalagi kita korbankan harta beli seekor kambing lembu kerana siapa? Rakan taulan seagama kita, rakan teman yang seakhir kita, mereka dalam keadaan disaksa terus saja. Nun, rakan di Palestin, rakan kita di negara-negara yang sedang dijajah sekarang ini. Mereka nak kepada bantuan kita. Sekali setahun tuan-tuan, jangan bimbang. Betul. Allah ganti kepada kita dengan gantian yang besar. Menanti kita insya-Allah. InsyaAllah. Rancang. Kena rancang sebenarnya. Ya, betul. Baik Ustaz, selain daripada kita rasa kesyukuran, apa hikmah di sebaliknya ibadah korban yang kita laksanakan tu? Sekurang-kurang ada 3 hikmah besar, Azidah. Yang pertama, bila kita korbankan seekor binatang, satu bagian lembu dalam musim korban nanti, pertama, itu tanda rasa kebersamaan sama kita. Kita akan hantar daging untuk rakan kita makan. Macam contoh luar negara melalui MyCare ni. Rakan kita di Somalia, rakan kita Myanmar, rakan kita di Nepal, rakan kita di Palestin khasnya. Kebersamaan. Ya. Ini semangat agama. Sebab Allah kata, Quran Allah kata apa? Wa ta'awanu 'alal bir. Kamu kena saling bantu dan perkara kebaikan. Allahu Akbar. Kita makan, demo makan juga. Rezeki bersama. Yang kedua, semangat kemanusiaan. Kita kena ingat bahawa kita mungkin negara ni Azidah, kita ni daging tu 16 kali sebulan kot kita makan. Agak-agak saya lah. Mereka di sana sekali setahun dapat rasa makan daging. Betul. Bayangkan kita boleh sumbang harta kita dalam soal korban. Subhanallah, kita mampu untuk menjadi nilai kemanusiaan. Rasa sayang pada orang lain. Yang ketiganya adalah untuk menyatakan tanda taat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang perintah korban bukan manusia, tapi Allah yang perintah berkorban. Bila kita buat ibadah korban, kita sedang mentaati Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketundukan. Akhirnya redha menanti, rahmat menunggu, dan Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan kita. Bahkan sama kita pun hubungan kita makin tererat satu sama lain. Bantu orang yang lemah, insya-Allah kita akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kedekut dan bakhil. Saya nak minta jangan kedekut bakhil. Nikmat kita, nikmat Allah yang punya. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah. Jadi bertepatan Ustaz dengan topik yang kita bincangkan hari ini, iaitu ibadah korban bina jiwa kemanusiaan. Jadi Ustaz, apa yang boleh kita korbankan sebagai tanda kebersamaan? Poin yang Ustaz cakap tadi kan, kebersamaan rakyat Palestin yang sekarang ini teruk di bendera rejim Zionis, yang macam-macam berlaku baru-baru ini. Apa yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita bantu mereka Ustaz? Saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan penonton semua, termasuk Azidah sekali, marilah kita bina semangat kekuatan bersama. Kita nak tolong manusia supaya Allah tolong bantu kita. Yang pertama, berilah sokongan yang padu kepada MyCare. Mereka ini merupakan organisasi yang telah lama berjuang dalam kerangka ibadat korban dan bantu manusia secara total, baik di Palestin bahkan luar negara. MyCare. Yang kedua, infak kewangan kita yang kita buat itu, jangan bimbang, Allah akan ganti dengan pintu berkat, pintu rahmat kita keluar ribuan sekalipun, jangan bimbang. Allah ganti dengan keberkatan, rezeki kita akan kurang, pahala kita makin bertambah. Yang ketiga, saya ingat kita pilih saluran yang betul. Sebab kita buat ibadat kita saluran betul. Seperti MyCare yang tiap tahun mereka begitu beramanah
ada sejarah mereka puluhan tahun buat kerja dalam kerangka nak menyampaikan amanah korban kepada seluruh dunia. Hatta puluhan negara sekalipun. Yang keempatnya ialah untuk tuan-tuan menyertai ibadah korban mereka. Tuan-tuan, saya saran kepada FB My Korbani. Sekarang tertera di kaca televisyen tuan-tuan. Betul. FB My Korbani dan dapatkan maklumat melalui hubungi WhatsApp, call dan seumpamanya. Mudah-mudahan dapat maklumat detail. Berilah bantuan, insya-Allah Allah akan berkati kita. Rezeki, berkat hidup, berkat amal, berkat dan akhirnya hidup mati kita dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Ini program sekali setahun. Ya. Jangan bakhil dengan Allah Azza wa Jalla. Saya ajak diri saya, ajak semua insya-Allah. Bersama My Care insya-Allah. Masya Allah, terus macam beremam bulu roma saya mendengar Ustaz. Jangan bakhil lah untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Dan betul, Alhamdulillah, Azidah. Alhamdulillah Ustaz, perbincangan yang cukup padat. Alhamdulillah, terbaik. Dan juga saya tertarik dengan poin yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu ibadah kurban sebagai tanda kebersamaan dan semangat kemanusiaan antara golongan yang mampu dan juga golongan yang tidak mampu ni untuk menikmati hidangan rezeki bersama-sama, iaitu seperti daging kurban ni. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Ruslan Muhammad. Terima kasih Ustaz ya. Ya, sama-sama Alhamdulillah. insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Baik, jadi kepada sampai penonton. mesej kita insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi kepada penonton yang Ustaz ya, yang terlepas perbincangan kita sebentar tadi, anda boleh melakukan penyertaan ibadah korban ini dengan segera mendaftarkan diri anda melalui MyCare di website www.mykurbani.my. Dan untuk pengetahuan anda, MyCare melaksanakan ibadah korban di 9 buah negara termasuk Palestin, Syria, Somalia dan juga Yaman. Jadi sila hubungi nombor yang tertera di kaca TV. Kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ini. Allahu Akbar, Allah. Sertai ibadah kurban bersama Humanitarian Care Malaysia. My Care. Berikan kegembiraan kepada golongan kurang berkemampuan termasuk di Palestin, Syria, Yaman dan Somalia. Dia tahu selain daripada Gaza, tempat-tempat lain, mereka hanya dapat menikmati daging-daging mungkin sekali setahun sahaja. Untuk penyertaan, layari www.mykurbani.my. Korban Rentas Benua.